Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, apa yang ada dalam fikiran ibu-ibu sekarang dan tuan-tuan, semua Allah tahu. Kita tak zahirkan dan atau kita zahirkan, dalam dua keadaan Allah tahu. Apa dalam fikiran kita? Sama ada kita duduk bayar ni untuk suka ke Allah, atau kita duduk bayar ni sebab nak jadi baik. Mana satu betul? Semua orang tahulah yang betul ialah untuk suka ke Allah, tapi yang buat tak ada orang atau sikit sangat. Jadi tahu dengan buat ni dia beza. Bila kita tahu, tak sebenarnya kita buat. Berapa banyak kali kita duduk bayan dengan niat nak suka ke Allah? Beritahu saya. Banyak kali. Samad tahu saya kena duduk bayan ni untuk suka ke Allah, dan dia banyak kali dengar saya cakap. Tapi dia tak buat. Tapi satu orang yang dia dengar dan dia percaya, dia ikut. Macam Halim Melaka. Dia orang baru, tapi dia orang yang rasa dia baru dan dia nak belajar. Apa saya cakap dia buat lah, sebab dia orang baru kan. Macam orang Samad ni, orang macam Samad ni, dia lama, bukan lama ni lagi, dia dulu dah keluar 4 bulan dah dalam masa jemaah tabligh, dan dah masuk madrasah dah. Jadi dia, walaupun dia tak buat tabligh dengan betul, tapi dia rasa lama. Jadi dia memang banyak tahu, tapi nak ikut tu dia kena percaya. Jadi kerana dia orang lama dan rasa lama kan, dia pun tak berapa nak buat lah, sebab tak percaya. Macam Halim tu, dia baru, dia tak tahu apa. Yang dia dengar, dia kata, doktor, saya tanya dia masa dia datang sini, dia kata, macam mana kamu boleh faham dengan izin Allah 85% ni? Dia kata, bila saya masuk aja, saya dah niat, saya dengar bayan untuk suka ke Allah. Samad tak boleh amal tu. Samad banyak kali dengar, bukan banyak kali ni, ratus kali, 1000 kali. Itulah maknanya Samad ni tahu, tapi dia tak percaya apa yang saya cakap sebagai betul lah. Jadi kita kata Samad dah keluar 4 bulan, dah buat usaha tabligh, dia rasa tahu. Tapi yang Yazid ni tak ada buat usaha tabligh, tapi rasa tahu juga. Jadi dua-dua ni kira riak. Bila kita duduk bayan ni rasa tahu, Allah tak bagi faham. Bila kita duduk bayan ni rasa kita bagus,
Allah tak suka. Allah suka kita duduk bayan dengan rasa kita tak tahu dan kita ni betul-betul bodoh. Dan memang betul-betul kita nak tahu dan mahu Allah ajar kita. Dan bila niat kita duduk bayan untuk sukakan dia, dia sukalah dan dia ajar kita lah. Jadi Halim dapat 85%. Yazid dan Samad kosong. Nampak tak perbezaan dia? Kenapa Halim 85% sedangkan dia baru je buat usaha dakwah? Bukan tak tahu dia dah buat ke tidak. Jauh dia lebih baru dari Samad. Samad bukan saja lama buat usaha dakwah, dia juga Profesor Madya, Associate Professor, mengajar lagi. Bukanlah agama, komputer. Tapi orang semua, kalau tak orang lain pun murid-murid dia semua memuliakan dia lah kan. Yes sir, yes sir. Dengar cakap dia. Tapi dia tak nak dengar cakap orang. Cakap saya tak. Walau saya profesor, dia Profesor Madya, saya profesor. Jadi dia ni angkuh. Lepas tu dia selalu gas dengan saya. Selalu bersama dengan orang yang besar lah dikatakan. Rasa besar juga. Bersama dengan orang besar, khidmat dengan orang besar. Orang tu dapat rasa besar. Itu daripada sohbat ni dapat Allah, sohbat dapat rasa besar. Macam Iblis. Iblis Azazel dia sohbat dengan Allah tu, dengan malaikat. Wih, dia rasa besar betul. Jadi ini berlaku bila iman tak ada. Kalau orang iman tak ada, dia bersohbat dengan orang besar, dia jadi besar. Bukan dia jadi besar, dia perasan jadi besar. Banyak orang suka bersohbat dengan semua orang tua-tua jemaah tabligh. Sohbat dengan tuan guru. Sebenarnya maksud sohbat tu supaya kita dekat dengan Allah, dapat belajar benda-benda baik daripada dia. Tapi lain buat jadi, sebab iman tak ada. Macam Rashidi ni lama bersohbat dengan saya, jadi pemandu saya, pemandu kereta saya lama. Jadi dia memang rasa besar lah. Sebelum tu pun rasa besar. Jadi pemandu saya pun dah cukup. Bila di markas tu kan, dia dikenal sebagai orang kanan Surah Malaysia, surah yang digeruni. Pada dia, saya ni surah yang ditakuti, digeruni dan kaya. Dia lah. Dia cakap saya dulu lagi. Jadi dia mau dengan orang, bukan dia mau, dia bersama dengan orang besar yang dianggap besar, dia jadi besar. Saya tak ada anggap saya besar. Tapi banyak orang kat Malaysia ni anggap saya orang besar lah. Syura. Selama saya jadi Syura Malaysia dan lepas saya dah tak jadi, saya tak adalah dianggap besar lagi. Tak ada orang pun nak bersama saya. Malah yang bersama saya kat sini pun cabut lari. Tak nak lagi. Sebab niat mereka bersama saya nak jadi besar. Saya dah tak besar, dia orang cabut lah. Walaupun apa yang saya ajar tu betul. Rashidi tak tahu mana nak pergi. Dia dah jadi driver saya kan, lama. Anak-anak saya semua kenal dia, dengan pemanduan yang rakus, pemanduan yang sangat berbahaya. Anak saya yang kecil tu, takut dia. Tapi dia naik juga. Saya ada satu driver lagi, Haji Alias Arwah. Dia kata semua orang kata saya orang Nasrah. Saya nak pergi mana lagi? Saya mesti kena ikut dia juga. Ini orang Nasrah. Jadi Haji Alias dikenal juga oleh surah-surah Malaysia yang lain sebab dia ikut saya. Jadi banyak orang kadang idmat orang besar-besar atau orang ni, dia dapat rasa besar pula.
buat kerja yang besar macam kerja dakwah ni, semayang, baca Quran, ini kerja besar semua, dapat rasa besar pula. Ni tahu bayan macam orang-orang besar-besar pergi Tonggi, Raibin, Nizamuddin, kopi semua. Dan orang yang ada otak macam fotokopi kan, dia boleh bayan balik. Bila dia balik bayan sini, orang kata dia busuk, dan dia pembesar, dia suka bersobat dengan orang besar, cakap macam orang besar-besar cakap, merasa besar. Jadi dalam buat usaha agama ni, satu orang makin buat usaha, makin rasa lama, makin rasa besar. Ini adalah outcome yang salah dan sangat bahaya. Dan bila dah jadi iblis, sebab tu dia tak mau sujud. Bila Allah perintah dia sujud pada Adam, dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Sebab dia dah rasa besar, bersobat dengan Allah. Malaikat tak ada rasa besar sebab dia tak ada nafsu. Iblis rasa besar. Kenapa Allah bawa dia bersobat dengan Allah? Supaya dia jadi baik, dia dapat faedah. Tapi daripada dapat faedah, sebab iman tak ada, dapat mudarat lah. Jadi orang yang angkuh. Jadi bukan orang yang semayang, buat kerja dakwah ni semua ahli syurga punya. Orang bongkak ni, dia tak boleh masuk syurga. Allah beritahu neraka tu untuk orang bongkak. Perkara paling bahaya sekali ialah rasa bongkak, macam Azazil lah. Jadi daripada jin yang kuat beribadat dan konon guru pada malaikat, dapat riak, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Allah SWT tak suka orang bongkak, orang riak, rasa besar tak, sangat tak suka. Sebab orang yang rasa besar, bongkak ni, dia nak jadi macam Allah juga akhirnya. Allah kata besar ni tak ada orang punya, saya je punya. Kenapa kau nak rasa besar ni? Kenapa kau nak rasa tinggi ni? Tinggi besar ni milik aku. Tak ada orang besar daripada aku, tak ada. Kalau kita nak rasa besar, nak tinggi, kita macam bersaing lah. Mana boleh. Sebab itu Azazil tu dilaknat sebab rasa besar, tinggi, sohbat dengan Allah. Dan dia tak ada usaha nak kuatkan iman dia. Dia banyak beribadah je dan mengajar agama. Banyak beribadah, banyak semayang, mengajar agama ni tak boleh buat hilang cinta dunia ni. Hilang cinta dunia ni, cinta dunia termasuk cinta pada diri lah. Orang yang riak kibir ni orang cinta pada diri dia. Macam Rashidi ni, orang riak dia. Rashidi, Samad orang riak, Yazid orang riak, Effendi orang riak. Semua orang yang iman lemah, bila bersohbat dengan orang besar-besar, buat benda-benda besar, jadi riak. Tuan tak tahu tu. Banyak orang tak tahu. Dia ingat sama orang besar ni dapat iman kuat. Betul lah dapat iman kuat bila kamu buat dengan tawaduk. Jadi Samad dia buat baik semua, tapi kerana iman lemah, dapat riak. Jadi untuk hilangkan riak tu terpaksa pukul kepala dia, pasal hina dekat cermin. Hilanglah riak tu sekejap. Lepas tu datang balik sebab dia hanya jack up je. Dia bukan real tawaduk. Real tawaduk ni datang dengan iman. Dengan iman yang kuat. Tiada yang kuat melainkan Allah. Itu ada kat dalam hati dia. Tidak ada yang tinggi melainkan Allah. Itu ada. Kalau tak ada, tak boleh. Sohbat, banyak buat benda ni semua jadi riak. Sebab itu Allah mahu kita cakap kalimah benar ni
untuk sukakan Allah dengan cara betul tau, sehingga dalam hati kita kalimah ni ada ke tahap yang tinggi. Kalau tidak, tak boleh. Kita buat usaha agama, kita ingat kita ada agama. Tak ada, kita riak. Cuba buat test yang orang lama-lama tabligh. Ujian getir dia, bila dia tak dipilih, dia dah lama buat usaha, banyak pula beramal, pergi sana sini, lama keluar, tiba-tiba dia tak dilantik jadi surah, dia berhenti tabligh ni. Ada banyak dia tak buat tabligh lah. Maknanya dia buat usaha selama ni bukan dapat apa, dapat riak. Kenapa saya tak dijadi? Saya orang lama. Riak lah tu. Saya tahu dulu di Kuala Lumpur ada satu orang lama dari Penang. Dikenal saya orang lama, datang Kuala Lumpur. Lagi lama lah dia. Dia dekat Penang dah lama. Sini Kuala Lumpur banyak baru sikit. Dia lagi lama. Bila dilantik, bila Hadraji lantik syura Kuala Lumpur, dia tak. Yang dilantik lain, baru pada dia orang lagi. Dia lagi. Oh, dia tak boleh terima. Dia cakap dengan saya. Syaitan bagi tahu aku, kenapa aku tak dilantik jadi syura. Aku ikat syaitan tu kat tiang Nizamuddin. Dia cakap lah. Maknanya perasaan tu datang lah. Kenapa perasaan tu datang? Sebab riak. Riak ni memang yang telah menjatuhkan Azazil tu. Riak ni. Riak ni yang telah membuat Azazil dilaknat. Bila ditanya oleh Allah, kenapa engkau tak sujud? Macam mana aku nak sujud? Aku lebih baik daripada dia. Aku dibuat daripada tanah. Aku dibuat daripada api. Dia dibuat daripada tanah. Itu bukan riak. Sedangkan orang tawaduk taat aja perintah Allah. Sebab sama ada dia besar ke, dia tinggi ke, dia dari tanah ke, dia besi ke, tak kira. Sekarang perintah Allah, aku kena sujud. Aku sujud lah, walaupun aku dari emas. Itu baru orang tawaduk, orang ada iman. Tapi Azazil dia tak ada iman. Iman lemah kalau ada. Jadi kenapa dia tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dengan korban nafsu dia, dengan korban keinginan dia, dengan korban diri dia, harta dia. Dia tak buat. Macam Rashidi lah. Kerana tu cinta pada diri ni tak hilang. Bila tak hilang, riak dia lah. Riak ni sebenarnya cinta pada diri. Sebab itu bila kita buat kerja ni, Allah cucikan riak kita dengan bagi kita jumpa orang yang menghina kita. Mungkin orang ludah kita, tapi kita diperintah oleh Allah untuk jangan balas. Apa-apa buruk orang yang orang buat pada kita, kita tak boleh balas dia dengan buruk. Kita kena sabar, diam, dan kalau boleh balas baik. Itulah untuk hancurkan diri kita. Tapi apa berlaku bila Allah mau hilangkan cinta kita pada diri? Allah buat kita dicaci masa buat kerja gas. Kita marah dia balik macam Rashidi. Mana nak hilang? Mana Rashidi nak hilang cinta diri? Tak boleh lah. Sampailah ni dia tak boleh nak hilang. Tak cukup dia bergaduh dekat masa gas, bergaduh dengan bini lagi. Tak berhenti-henti bergaduh. Awak pernah dengar tak dia cakap? Dia selalu bergaduh. Allah bagi bini dia tu cakap tak baik kat dia ataupun yang buat dia tak suka, untuk cuci kibir dia tu. Dia balas buruk suami isteri dia tu yang dibuat pada dia kalaulah buruk dengan baik. Begitu juga dengan orang. Itulah tujuannya, untuk dapat iman, untuk hilangkan cinta diri. Tapi Rashidi tak hilang-hilang cinta diri.
Saya selalu dekat markas. Bila saya balik sini, dia orang cakap tak ada orang, tak ada siapa Rashidi dengar Misal. Dia dengar Misal Rashidi. Ini betulnya bukan saya buat-buat. Tak ada orang dia dengar cakap Misal. Dia dengar cakap Misal. Dia bukan dengar diam kan. Kalau saya marah dia diam. Tapi dalam hati bengkak itu kan. Jadi riak, rasa cinta pada diri itu tinggi, tak hilang-hilang sebab tak buat kerja dakwah dengan usul dia. Usul kerja dakwah ni balas buruk dengan baik, Rashid tak buat. Korban harta diri, Rashid tak buat. Apa yang Rashid dapat selama dia buat usul dakwah? Dia dapat riak, kibir, cinta dunia. Jadi buat kerja ni bukan boleh jadi baik aja kalau kita tak ikut betul-betul usul dia jadi tak baik. Orang lihat Rashidi lama lah buat dakwah, 3 kali jalan kaki. Tiap kali dia cakap dia buat dakwah, 3 kali jalan kaki dia kata. Macamlah 3 kali jalan kaki tu boleh selamatkan dia dari azab kubur, azab tak ada. 3 kali jalan kaki tu tak apa. Kalau iman tak naik, apa nak selamatkan kita pula? Yang ditanya dalam kubur bukan kau ada jalan kaki, tak ada. Pertama soalan, siapa Rabb kamu? Man Rabbuka? Siapa pemelihara kamu? Tak ada juga. Tanya 4 kali jalan kaki, semua tak ada. Itu kerana dia riak lah dia jawab tu. Jadi Rashidi yang lama buat kerja ni, sohbat dengan orang besar-besar, dia tak dapat apa, dapat riak. Riak ni dapat apa? Dapat syurga. Dapat dilaknat oleh Allah dia, macam Azazil. Itu bahayanya ada riak ni, sangat bahaya. Jadi kita kata, oh saya tak maulah, saya tak mau sohbat dengan Dr. Naswar, saya tak nak duduk dekat-dekat dengan dia, saya tak nak riak. Itu bukan cara dia. Kita kena duduk dengan dia dengan niat yang betul dan buat apa dia cakap. Pasti insya-Allah kita bila iman kuat, riak tak datang, tawaduk datang. Macam saya patut riak. Sepatutnya lah kalau iman saya tak ada. Saya mentafsir Quran. Ada benda besar pada itu lagi? Ada. Ada dekat dunia ni orang boleh tafsir Quran? Tak ada. Yang paling baik kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itulah kerja yang Allah bagi pada saya sekarang. Saya sekarang ni tak ada kerja lain. Saya tak ada tengok mata lagi. Saya tak ada nak rawat orang lagi. Banyak orang nak rawat. Orang gila, skizofrenia, nak jumpa saya tak ada masa lah. Sebelum ni saya sibuk mentafsir, edit Quran tu. Sekarang saya nak baca Quran dan mengajar Quran. Saya nak belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi itu kerja paling baik. Jadi tafsir hadis lagi, merawat orang lagi. Itu semua kerja-kerja boleh mengkibirkan orang tak? Boleh merawat penyakit yang orang lain tak boleh rawat. Bukan boleh merawat dia. Profesor Samad boleh dia jadi profesor. Lama dah nak, tak boleh. Ini semua kedudukan yang buat orang kibir. Syura Malaysia, Syura Kuala Lumpur sejak umur 25 tahun. Ada orang muda macam tu tak kahwin lagi, diangkat jadi ketua. Oleh siapa? Adraji, Maulana Inamul Hasan. Kamu ada? Pun riak. Ini. Kenapa saya tak ada riak? See, you ask yourself. You tanya, kenapa Amri riak? Riak Amri tu, apa yang dia riak? Dia Syura Kuala Lumpur, Syura Malaysia. Berapa lama dia buat tabligh? Sikit
Saya ini diberi oleh Allah kemampuan bercakap, bayan. Di istimak. Saya orang Malaysia pertama bayan ke Raibin tu lah. Tak ada orang Malaysia bayan kat Raibin. Yang dianggap kan. Jadi tapi saya tak dapat riak. Kenapa Samad dapat riak? Kenapa Yazid dapat riak? Kenapa Rashidi dapat riak? Bandingkanlah sikit apa yang saya capai dengan kamu capai. Tengok. Kenapa kamu riak? Jadi banyak orang fikir ubat riak ni cuci tandas. Semua orang tidur kita cuci tandas. Susun kasut. Makin susun kasut, mungkin cuci tandas, makin riak tambah. Lepas tu orang pun cakap, malam-malam buzuk ni cuci tandas. Sebenarnya ni semua mereka buat ni untuk cuci mereka punya riak. Tapi takkan berjaya. Kalau ubat sebenarnya pada riak ni bukan itu. Riak sebenar itu jack. Dia akan turun balik. Ubat sebenar untuk riak ni ialah kalimah la ilaha illallah ada dalam hati ke tahap yang tinggi. Saya dah tahu ni dari dulu lagi dengan izin Allah. Walaupun banyak saya dengar lah elders ni dia tak nak riak, dia malam bangun cuci tandas, dia orang buka tengok elders lepas tu dia cerita kat orang. Semua mereka buat ni untuk hilangkan diri mereka. Mereka riak, disanjung, dia mulia. Dia tak nak tu. Dia yang usaha. Macam cerita lah, satu tukang kebun, raja naikkan dia, pangkat dia. Siapa nama dia? Ayas. Malam-malam dia letak pakai pakaian tukang kebun dia. Dia tengok kat cermin. Inilah Ayas sebenar, ini dia. Nak hina dia. Semua ni mereka buat untuk supaya jangan riak, tapi dia sementara je. Takkan berjaya. Yang betul-betul berjaya, berkesan bila iman. Kita bahawa Allah Maha Besar, tak ada yang besar dengan Allah. Dia tak boleh. Itu bila ada, memang tak boleh besar. Tiada yang buat melainkan Allah. Kita riak ni sebab boleh buat ni, boleh buat itu, boleh mengubah orang, boleh ceramah, boleh baca Quran sedap, boleh nyanyi. Semua ni bila kita percaya kita buat, dapatlah riak. Bila kita percaya bukan kita buat, Allah buat. Bukan cakap je Allah yang buat, kat mulut ni tak ada, dalam hati. Macam Amri ni tak ada dalam hati dia. Jadi dia riak kau dipuji. Cuba puji Amri. Meletup dia. Baik Amri ni. Dari Putrajaya datang. Dia memang mengiling lah, tapi dia suka juga kan dipuji. Sebab bila dia dikeji, dia tak suka. Buruk Amri, bodoh. Aku tak nak datang lagi aku buat. Tak. Aku nak dipuji, dikeji pula. Itu menunjukkan dia ni riak. Orang yang tak suka dikeji, orang riak. Orang tak suka dikeji. Kamu kalau nak tahu kamu ni riak tak, cuba kamu dikeji. Kalau saya keji, mungkin boleh tahan sikit. Sebab memanglah Mesap tu bukan suka pukul orang, suka apa? Pancung orang. Dia selalu sebut saya dalam tabligh pancung. Bila saya cakap kasar-kasar, bukan kasar, berbenda macam ni, pancung. Orang ni cuma orang riak ni. Tak suka disebut perkara-perkara yang menusuk hati dia. Dia ni cakap saya ni kaki pancung, bayang. Tapi saya cakap betul. Tak mau, dia tak mau terima. Dia nak yang bayan yang beri fadilat, kelebihan. Kerja tak mau. Dia pedih je dia. Sebab dia orang riak. Banyak orang riak kat tabligh ni. Sedap bayan tu, tapi tak tahan. Tak tahan menerima pancung tu. Jadi meleleh pancung tu. Sebab dia orang riak. Kalau orang bukan riak, syukur.
Ya Allah, memang aku buruk, memang aku tapi tak ada orang macam tu dalam tabligh. Mengaku saya memang tak boleh. Sebab usaha tabligh ialah menyemarakkan riak. Berkat tuan-tuan punya korban, berkat tuan-tuan punya doa, saya dapat keluar. Konon cakap. Kerana semua usaha tabligh, wah bagus. Kalau dapat jemaah tunai, Masya Allah, Allahu Akbar. Semua puji orang. Dalam tabligh banyak pujian, tak habis-habis. Siapa buat tabligh ni mati dengan riak lah. Hanya tahu dia riak bila akhirat ni lah. Allah bilang, kau buat ni semua bukan untuk suka aku. Kau buat ni semua nak jadi syura. Aku dah bagi kau jadi syura. Sekarang kau masuk neraka. Ini orang mana fikir macam tu? Rashidi, Allah kata, kau nak apa? Kau buat untuk aku? Tak ada, kata Allah. Semua kau buat supaya kau dipuji. Apa tempat Rashidi kalau Allah tak kata aku dah bagi kau kat dunia tu, duduk rumah istiqbal, dan orang semua kata kau bagus sebab bersobat dengan Dr. Nasr. Aku dah bagi dah. Sekarang kau masuk neraka. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab itu bila kita buat kerja dakwah ni, kita sebenarnya mau dapat iman. Nak dapat iman ni, riak tak boleh campur dengan iman ni. Kita jangan suka dipuji dan suka memuji orang. Kalau kita nak puji orang, puji dengan betul. Segala puji bagi Allah yang membuat awak sangat pandai masak. Macam tu boleh lah. Tapi itu pun orang yang masak tu, dia lupa yang puji pada Allah. Jadi dia pula pujian. Kau tanya Yazidnya, berapa banyak dia suka dipanggil orang pandai masak. Gembira dia. Tapi sejak dah dengar dari saya ni, tak payah, susah. Tapi cakap lah. Tapi dalam hati dia, dia suka. Dia suka dipuji. Sebab itu menyemarakkan harga diri dia. Kalau tidak, takkan Nabi bilang, kalau orang puji kamu, baling pasir kat dia. Benda tu tak bagus. Tapi itulah yang kita suka. Kalau orang tak puji, aku pakai macam suami isteri kan, dia nak riak. Dia pakai baju lawa kan. Suami dia tak cakap apa. Malas lah. Awak tak perasan ke saya pakai baju lawa? Awak tak perasan ke? Dia nak dipuji, cantik awak, lawa. Kalau tak ada orang puji dia, biarlah suami dia. Ini suami pun tak puji, hidup merana, tak dapat pujian. Jadi semua orang nak jadi besar, nak jadi lawa, nak jadi cantik, dipuji. Kereta di repair supaya orang kata cantik kereta awak. Bahagianya aku. Lawa rumah kamu. Cantik bini kamu. Wah, semua tu menyemarakkan riak lah. Sebab itu bila sekali buat gas, diorang semua tak sedia. Ustaz-ustaz tu, saya tak mampu buat gas ni, pergi jumpa orang, tak boleh. Saya mampu berceramah je. Dan lepas ceramah makan, minum, dipuji orang, itu sama. Baik, Masya Allah Ustaz, bayan ceramah bagus. Kalau kat luar, bukan semua orang suka Ustaz tu. Yang suka tu memang, Masya Allah Ustaz balik, masuk. Ada yang jumpa, kau boleh belah. Marah. Masa tu Ustaz tak boleh marah, dia boleh diam je. Mengaku betul awak cakap saya hina, benar. Barulah tawak riak dia tu hilang. Ini tak nak. Hari ni buat gas ni, pergi semua rumah yang ada nak mengelakkan daripada terserempak dengan orang yang menyampah kat dia. Dia tak nak buat gas dari setiap rumah, tak nak. Dia pilih-pilih rumah macam jemaah tabligh.
Jemaah tabligh ni kenapa riak dia tak hilang? Sebab dia tak mengutamakan umumi gas. Dia umumi gas sekali seminggu, 2 kali. Satu gas pertama, satu gas kedua. Itu je. Itu pun tak ada jumpa orang sangat. Ajak orang pergi masjid. Itu je umumi dia. Dia sebenarnya bukan satu hari umumi. Hari-hari umumi macam Nabi-Nabi. Bukan ajak orang pergi masjid dia. Ajak orang kepada Allah. Itu sebenarnya kerja Nabi-Nabi. Kafir pun jumpa, bukan Islam pun jumpa, musuh pun jumpa. Itulah Nabi-Nabi dia yang sedia korbankan ego dia. Korban ego. Harga diri. Ini Amri dia tak sedia. Dia kata COVID ni buat doa-doa, nanti orang tanya apa kau buat ni. Dia dah tak boleh jawab. Jawablah kat dia. Waktu COVID ni kami berdoa je makcik. Assalamualaikum. Kalau dia cakap. Tapi minta maaf macam kita COVID ni kita berdoa saja. Kami tak boleh cakap dengan pakcik. Cakap itu pun Amri tak faham. Nak cakap macam tu. Apa pasal tak faham? Cakaplah yang betul. Kami memang nak cakap dengan pakcik, tapi sekarang tak boleh pakcik. Ini undang-undang negara. Kita orang beragama ni kena ikut undang-undang negara, bukan langgar macam kami tak takut dengan COVID. Alah, kami takut. Macam orang tabligh ni. Orang tabligh dia ego. Kami tak takut dengan COVID ni. Takut dengan Allah. Lepas tu dia mati lepas kot istimak tu. Bayan kau main. Orang tawaduk ni dia ikut perintah. Kecuali Allah perintah dia lah. Atas pada perintah kerajaan. Itu kau tak boleh ikut kerajaan lah. Kena ikut Allah. Kau mana tahu apa Allah perintah. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, ini kerja baik untuk kita. Pertama sekali, riak kibir ni akan hancur bila kita dimarah, dimaki tau. Rashidi dia tak suka tu. Dia maki balik orang tu. Betul tak Rashidi? Jawab. Kuat. Jawab. Betul tak? Dia tak ikut cakap saya. Saya cakap kau sabar tak? Bukan saya cakap je, saya tengok dengan mata saya dia marah orang depan saya sebab orang tu marah saya. Dia marah orang tu balik. Mana Rashidi nak ni? Orang marah saya pun dia marah dia lagi lah. Ini namanya watawas sabil sab ni, orang banyak tak faham. Watawas sabil haq, mengingat kepada yang benar, dengan watawas sabil sab. Mengingat orang dengan yang benar, mengingat orang dengan kalimah yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu maknanya. Kalau kamu tak buat dakwah, cakap kalimah, kamu tak watawas sabil haq tak ada. Ajak orang pergi masjid bukan watawas sabil haq. Bual 3 hari itu tak ada watawas. Watawas sabil haq, kalimah yang benar. Watawas sabil sab ni cara buat dakwah, iaitu dengan sabar. Sabar apa? Balas buruk dengan baik. Itu cara dakwah yang besar punya. Ialah berdoa, tawaduk, jalan kat dua-dua, itu semua tak berapa besar. Yang besar yang Allah bagi tahu dalam Quran, iaitu kita berpesan-pesan kepada yang benar ni dengan sabar. Sabar ni maknanya balas buruk dengan baik. Sebab dalam ayat yang lain Allah beritahu baik dan buruk tak sama. Balas buruk dengan baik sehingga musuh jadi teman. Siapa yang diberi sabar, dia telah diberi keberuntungan yang besar. Itu mana sabar. Sebab itu watawas besar. Tapi tak ada orang faham Quran ni. Tafsir Quran ni tak faham. Pertama, tak buat kerja dakwah, mana nak faham? Seluruh Quran tak faham. Sebab tak buat kerja dakwah. Iman tak ada. Bila tak buat kerja dakwah cara Muhammad SAW dengan korban harta diri ni, mesti riak. Banyaklah kau semayang, banyaklah kau ceramah. Kau ingat kau dapat pahala, perasan aja dapat pahala. Kalau buat untuk sukakan diri, orang riak ni takkan dapat pahalanya. Dapat di dunia lah, orang puji, Masya Allah Ustaz, share BC dia, YouTube sana sini.
tapi dapat riak je. Allah kata kau dah bagi kat dunia, kau famous. Apa lagi? Kau sekarang buat untuk kau famous, aku dah bagi dah. Kau tak buat untuk aku. Jadi kalau siapa nak menghindari buat kerja ni, dia telah menghindari satu benda yang besar. Dia telah menghindari diri dia, dia dapat iman dan dapat tawaduk. Iman dan sabar ni sama. Iman dan tawaduk ni juga perkara yang sama juga. Nama lain juga. Ikhlas. Semua nama lain pada iman. Ikhlas, sabar, tawaduk, takwa. Semua itu derivative of iman. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah perkara yang orang hari ini tak faham. Kenapa kita kena buat gas. Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kena cakap kalimah. Tak ada lain. Dan kita kena buat gas, dan kita kena sabar, balas buruk dengan baik. Kalau kita tak buat gas macam Nabi, setiap orang kita jumpa, kita takkan dapat orang bagi buruk kat kita. Macam orang tabligh, suka khususi gas, khususi gas, khususi gas, khususi gas. Dia tahu tak khususi gas tu buruk? Sekali-sekala bolehlah khususi gas, tapi kalau hari-hari khususi gas, tengok siapa munasib. Orang tabligh, siapa munasib? Munasib apa? Yang terima dia dengan baik. Kalau yang memang ini tak munasib, ini Dr. Naswar, kita tak munasib, tak boleh macam tu. Buat apa kau nak mesyuarat nasib tak munasib? Pergi je lah. Sebab itu cara Nabi-Nabi buat usaha. Dia tak ada buat usaha munasib. Oh, dia ni doktor, dia ni Perdana Menteri yang kejam, ini tak munasib. Dia kerana tak nak buat. Bukankah orang yang paling yang iman dapat kuat ialah orang yang berjumpa dengan raja yang zalim buat. Bagi tahu yang benar, bagi tahu dia tentang la ilaha illallah, bukan benda lain. Nak suruh bagi tahu. Bukan nak suruh apa, nak suruh ingatkan dia tentang perkara benar. Benda yang benar apa? La ilaha illallah. Ini pun semua tak boleh nak cakap. Oh, kita tak boleh. Kita mau cakap dunia. Kita mau buat dia suka dulu. Macam orang tabligh, cakap dunia lah, apa khabar tu semua, tentang hoki lah, tentang golf lah. Last, ada kita nak keluar 3 hari, boleh keluar. Ini tak dakwah kan. Ini dakwah tak membaiki dirinya. Ini dakwah takkan dapat imannya. Selagi kita tak buat dakwah cara Muhammad SAW, kita kata tak apa, cara apa saja, penting ikhlas. Mana ikhlas nak buat? Datang kalau cara tak betul. Cara mau betul dulu, baru datang ikhlas. Kalau kamu tak buat cara dakwah, cara Nabi, setiap orang kamu jumpa, bila buruk, kamu dapat buruk, balas baik, tak dapat. Dan kamu kena cakap kalimah. Pada bukan Islam, kamu ajak dia ucapkan. Pada yang Islam, ingatkan dia tentang kalimah. Dan ajak dia taat perintah Allah. Pertama perintah kita ajak dia ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kedua, sembahyang. Kalau kita tak mau buat ini, hari-hari cuti mati saya. Saya dah cakap lama, bukan baru ni je. 20 tahun dulu. Tak ada siapa nak ikut. Rashidi kata aku ikut Amir Sahab. Baru ni Allah tunjukkan saya, dia sakit, tak ikut. Nah, sekarang dia diam je, tak nak mengaku lagi lah. Dah jelas Allah tunjuk dia tak ikut, kan? Baru ni dia sakit, 3 hari tak gas. Berapa lama dia ikut pun tak boleh naik tahan. Berapa kali dia dengar saya cakap tu? Berapa kali Rashidi? Berapa kali? Banyak. Ratus kali saya ingat. Buat gas ni hari-hari cuti mati saja. Apa sebab kita nak cuti pula? Dia perintah fardu, ain dan kifayah. Kerja tempatan ain, keluar-keluar ni kifayah. Maksud kifayah ni bukan ada orang buat lain tak payah. Bila kamu sakit dan tak ada duit, nak butang pun tak nak bagi, bolehlah kamu tak nak keluar. Jangan ambil duit bank dah lah. Ada Yazid tak tahu cara, pinjam duit bank nak keluar. Allah tak terima duit haram ni semua, bank-bank ni. Tu pun tak tahu, itu pun tak tahu.
pakai duit haram pergi Mekah, mana boleh? Takkan otak tak ada. Kalau pakai duit haram pergi Mekah, tak ada labaik tu Allah tak dengar punya. Labaik kau tu tak diterima, tak balik. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita kena taat perintah. Semua perintah Allah ni, walau kita nampak tak suka, ini bukan tak baik untuk kita. Kita tak suka, tapi dia baik untuk kita. Kita mau buat kerja ni, mau tidak mau. Kita mau keluar jalan Allah, kerja tempatan kita mau buat. Dicakap paling kurang 45 minit ke 1,5 jam. Tapi cubalah buat sampai 1,5 jam. Memanglah orang sibuk. Kalau kau ni Perdana Menteri Malaysia, Presiden sibuk, mungkinlah kau justable lah kau buat 45 minit. Tapi kalau kau apa kerja pun tak ada, kerja hantar barang aja 40 minit juga. Ini pun malas sebenarnya. Aduh, betul tak? 40 minit tu nak beritahu orang yang paling sibuk sekali umat ni, antara semua yang sibuk. You are syekh ke, mengajar banyak ke, menulis ke, so sibuk dengan agama, still you have to do guys, minimum 45 minit. Kalau you apa ada kerja-kerja biasa semua orang boleh 40 minit je, konon macam dah bagus. Dan kamu kena buat kerja keluar jalan Allah. Sebulan 2-3 hari, 3-4-5 hari bagi untuk buat kerja di bandar. Setahun 4 bulan, 2 bulan 40 hari untuk buat usaha di negara dan di seluruh dunia dengan korban harta diri. Itu semua baik untuk kita walaupun kita tak suka. Okey.